Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, semua sihat hari ni? Alhamdulillah. Oh, masih ramai di dalam baru sampai. Hari ni macam lambat Grab lambat, bas lambat, semua lambat. Betul. Saya tunggu Grab pun lambat tadi, 8 minit baru dapat. Semua lambat. Kenapa? Baru habis raya katnya. Kan baru habis raya kan? Macam mana raya semua okey? Okey raya? Sempat pergi rumah mana-mana? Tak sempat? Makan meruku? Betul Kak Som? Oh, Siti makan meruku kat Siti? Sempat? Oh, beli. Okey. Ingatkan makan kat rumah jiran. Ada lagi? Okey. Sekejap Tadi saya naik Grab, saya nampak juga ramai dekat bus stand. Tunggu bas. Saya tengok cik ni tunggu bas. Semua nak pergi Gufran ni. Lambat. Okey. Muka surat apa kita hari ni? 475. Kita habiskan Kita selesaikan perbincangan poin B dan C hari ni, insya-Allah. Sejuk tak? Sejuk. Tutup aircon boleh? Oh, tutup ada kipas boleh? Oh, okey. Saya ni ingus lah. Nanti soksek. Tak apalah kesian. Kesian kita, Ustazah tak kesian lah. Okey, baik. Hari ini muka surat 475. Kita ingin selesaikan perbincangan kita di topik kita yang ke-11 bertajuk sifat jiwa yang luhur. Jadi pada minggu lepas kita dah bincangkan poin kita A di situ tentang kekerdilan jiwa. Yang menyentuh tentang perkara-perkara yang boleh menutup pintu taufik. Jadi ada berapa perkara yang boleh menutup pintu taufik itu? Ada 6. Kalau kita tak bersyukur, tidak mengamalkan ilmu, lambat bertaubat, tidak mencontohi ulama ataupun orang-orang soleh yang kita berteman, mengejar dunia dan berpaling dari akhirat. 6 perkara ini jika ada pada diri seseorang, hal-hal tersebut menurut kepada Syaqi bin Ibrahim ianya akan menutup pintu taufik. Dan seterusnya di bawah itu ada sedikitlah dia jelaskan tentang kemuliaan jiwa yang mana Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata semua perkara ini terjadi kalau sekiranya seseorang dia tidak ada harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan tu boleh juga kita kata sebagai tawakal, kita rasa mengharap kita pada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada, akhirnya akan menyebabkan kita melakukan keenam perkara tersebut. Okey, baik. Hari ini kita masuk pada poin kita yang B di situ bertajuk kemuliaan jiwa. Perengan kita yang pertama dimulakan dengan satu kenyataan yang menyebut tentang pangkal segala kebaikan dengan adanya taufik dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi tak boleh kita pisahkan daripada taufik tu, mesti lagi
bincangkan tentang taufik tu mesti ada. Apa pun kita buat, taufik Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita tak boleh dipisahkan. Jadi sebab tu dia kata pangkal segala kebaikan ataupun punca kebaikan dalam kehidupan kita ini yang dengannya ada taufik dari Allah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu disebut sebagai kemuliaan dan kebesaran jiwa. Apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan dan kebesaran jiwa? Bagi saya contoh. Senyum je semua. Senyap je, tunduk je. Kemuliaan jiwa tu macam mana? Kalau kita nak katakan kita ada kemuliaan jiwa tu bagaimana? Melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Okey. Selain itu boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak spesifik lagi, contoh yang spesifik lagi. Menerima apa yang takdirkan dalam hidup dia dengan lapang dada. Itu kita panggil sebagai kemuliaan jiwa, kebesaran jiwa. Okey, yang duduk-duduk ada contoh? Tadi kata kat sini senyum, dia pun senyum juga. Apa dia? Apa? Membuat satu dengan ikhlas, sama dengan Kak Siti Hajar tadi jawapannya. Semua main tentang ikhlas je lah sekarang ni. Semua tentang ikhlas je lah. Yang penting ikhlas lah tu, mulia lah tu. Gitu. Apa je? Husnuzan, bersangka baik. Itu kemuliaan dan kebesaran jiwa. Tak tepat lagi ni. Malas. Oh, last-lastnya apa? Nak Ustazah juga cakap? Oh, dah cakap semua asyik salah je. Siapa tahu orang belakang ada yang betul. Nak tunggu juga orang belakang cakap-cakap yang betul kan? Macam mana? Jiwa hidup. Tak mati. Mestilah. Kalau 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 jiwa mati tu dia tak mulia kan? Tak? Kalau kita ada jiwa yang mati, kita tak kata kita ada kemuliaan jiwa. Sebab jiwa yang mati ni jiwa yang tak sihat. Betul tak? Okay. Apa perkara yang kalau kita nampak ada pada diri seseorang tu, kita akan kata, mulianya dia. Ni soalan. Kita kalau nampak seseorang kan, kita kata, Masya Allah, dia tu ada jiwa yang besar ya. Dia tu ada kemuliaan jiwa ya. Sifat yang bagaimana kalau kita nampak seseorang tu, kita akan cakap begitu. Dia penuh kasih sayang. Okey, lagi? Murah hati lagi? Sabar, okey lagi? Buat baik lagi? Rendah diri, okey. Itu semua kemuliaan jiwa. Okey? Oh. Okey. Okey, dapat Kita kalau nampak sesuatu yang ada pada diri seseorang, biasanya kalau kita kata seseorang itu memiliki kemuliaan jiwa, kebesaran jiwa, kita tak boleh buat macam mana dia buat. Kan? Kita tak boleh buat macam mana dia buat sampai kita, Masya Allah dia tu. Contoh, kalau kita nampak orang tu sangat pemaaf, kita boleh buat tak? Semua diam kenapa ni? Tak jawab soalan. Kita boleh buat tak? Tak. Kita kata, kalau kita nampak orang begitu, Masya Allah. Orangnya mulia. Orang buat macam mana pun masih lagi boleh senyum, boleh maafkan ni. Kita kata, ni kalau kena aku ni memang Assalamualaikum lah. Salam lah cakapnya dunia akhirat kena salam. Itu kalau kena kita lah. Tapi bila kita nampak ada orang yang dia boleh memaafkan, dia boleh melupakan dan dia boleh jumpa orang tu dalam keadaan yang senyum, peluk. Kita kata, Masya Allah. Kita janganlah tengok dalam hati dia. Husnuzan betul. Kita jangan tengok dalam hati dia. Tapi secara zahirnya, Masya Allah. Sebab bagi saya, orang yang baik, dia akan berusaha untuk sentiasa berlaku baik pada orang lain walaupun orang itu menyakiti dia. Ada tak orang yang begitu? Ada. Nabi SAW
di kalangan para sahabat, di kalangan isteri-isteri Nabi, di kalangan sahabiat, mereka menunjukkan kepada kita dengan contoh-contoh yang sedemikian, membuktikan kepada kita bahawa boleh kita buat begitu. Tapi dia mesti ada jiwa yang besar, kan? Kemuliaan jiwa, jiwa yang mantap pada Allah Subhanahu Wa Taala itu keadaannya. Kita nampak ada orang dia boleh bersedekah separuh daripada harta dia. Kita boleh buat? Tak boleh. Cepat jawab, tak boleh. Kalau kita nampak ada orang dia sedekah separuh daripada harta dia, kita mesti terfikir, boleh kita kata boleh Ada orang boleh. Bila kita nampak, Masya Allah, kita kata inilah orang yang memiliki jiwa yang sangat besar. Jiwanya sangat mulia, Masya Allah. Kita nampak orang yang berimannya begitu. Kita nampak lagi orang yang mana dia boleh jaga mak ayah dia, contohkan. Mak ayah dia mungkin nyanyuk, mungkin sakit teruk. Dia jaga dengan penuh kesabaran. Boleh tak dia buat gitu? Boleh. Maknanya apa? Jiwanya sangat besar. Ada anak tak boleh. Apa aku nak jaga wang masa, jaga weh, aku ada life sendiri. Sampai ada yang tak kahwin jaga mak ayah. Nampak tak? Sebab dia nak memperuntukkan jiwa dia. Oh, jaga cucu ya. Jaga cucu sampai tak kahwin lagi. Jiwa yang besar juga. Okey, saya terima. Bolehlah cik. Aku ni tak kahwin-kahwin jaga anak engkau. Besar jiwa aku, nampak tak? Patut aku dah kahwin, dah senang lenang dengan lelaki aku. Sebab anak engkau ni asyik beranak. Ya, okey, boleh. Nak juga ya, okey, tak apalah. Bagi. Kita bagi jugalah, kita raikan ya. Nak juga, tak apa. Jaga cucu kan, jaga cucu sampai tak kahwin-kahwin. Jiwanya besar juga. Maknanya ada orang dia boleh buat perkara tu, kita tak boleh buat. Bila kita nampak orang yang sedemikian, Masya Allah, jiwanya sangat besar. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW diceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Antaranya ialah Abdul Rahman ibn Auf dan Sa'id bin Rabi'ah radhiyallahu anhuma. Ceritanya bagaimana berlaku hal kita nampak kebesaran jiwa yang ada pada mereka berdua. Nabi SAW bila Nabi sampai di Madinah, antara perkara yang Nabi buat apa dia? Buat masjid. Okey, lagi? Mempersaudarakan antara siapa dan siapa? Ansar dan Muhajirin. Muhajirin siapa? Orang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, yang meninggalkan harta benda mereka sehelai sepinggang, datang pergi ke Madinah, tak ada apa-apa. Mereka datang ke Madinah, bertemu dengan kaum Ansar. Kaum Ansar ialah penduduk tetap Madinah, penduduk asal Madinah. Jadi Nabi SAW bila melihat Muhajirin dan Ansar ini, kita lihatlah kan, kalau orang yang baru-baru datang kat tempat kita, dan kita ni mesti macam, dia ni macam kan dah tak ada apa-apa, lepas tu nak duduk rumah kita lah apa. Dia akan ada sentimen-sentimen yang sedemikian. Tapi Nabi SAW sangat bijak dalam menguruskan hal ini. Nabi pun buat satu apa? Al-mu'akhah, kita panggil dalam bahasa Arab, iaitu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka ini mampu ada rasa nak mewariskan harta mereka, padahal tak boleh dalam Islam untuk mewariskan harta mereka kepada orang Muhajirin. Orang Ansar je begitu. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini, Abdul Rahman ibn Auf dia cerita, bila dia sampai di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni Muhajirin. Nabi saudarakan dia dengan orang Ansar iaitu Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' ini bila Nabi persaudarakan dia kata gini kepada Abdul Rahman ibn Auf. Dia kata, inni aktsarul ansari malan. Aku adalah di kalangan orang Ansar yang paling banyak hartanya. Dia kata gitu. Fa aqsim laka nisfan mali. Maka aku bahagikan separuh harta aku kepada engkau, Abdul Rahman ibn Auf. Ini baru jumpa tau. Nampak Dia bukan member kita kata 10 tahun, 20 tahun kenal tau. Baru jumpa, baru kenal. Tapi dia boleh kata kepada Abdul Rahman ibn Auf, aku bagi separuh harta aku kepada engkau. Kemudian dia kata gini kepada Abdul Rahman ibn Auf. Dia kata, kenapa handphone saya ni? Jangan mati. Okey, dia kata gini kepada Abdul Rahman ibn Auf, wanzur ayya zawjatayya hawita. Aku ada 2 orang isteri.
Kau lihatlah mana satu yang kau berkenan. Kenapa? Ada sesuatu yang tak dipuaskan? Sabar-sabar. Kita sampai habis dulu ya, Cik. Sabar-sabar. Jadi dia kata kepada Abdul Rahman ibn Auf, aku ada 2 orang isteri, okey, kamu lihat, mana satu yang kau berkenan, aku akan ceraikan nanti lepas dia habis iddah kau nikahi wanita, isteri aku ni. Dia kata gitu kepada Abdul Rahman ibn Auf. Kita nampak, 2 perkara ini, tak semua orang boleh buat kan? Ini kita panggil sebagai kemuliaan jiwa, kebesaran jiwa yang ada pada orang yang beriman pada Allah. Yang dia nampak Abdul Rahman ibn Auf ni bukan calang-calang orang ya. Abdul Rahman ibn Auf ini ialah sahabat Nabi yang Nabi jamin masuk syurga. Ada 10 orang yang Nabi jamin masuk syurga. Siapa? Nanti satu-satu. Siapa? 4 khalifah. Okey, siapa 4 khalifah itu? Sebut. Abu Bakar, Omar, Osman bin Affan, Ali. 6. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Okey. Abdul Rahman bin Auf dalam cerita tadi kan. Okey, seterusnya. Siapa ha. Siapa? Zubair dah sebut kan tadi? Belum. Dah lagi berapa orang? Lagi 2. Okey, Zubair, okey. Last. Ha? Abu Ubaidah. Tu bapak dia. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Macam lagi satu tinggal. Lagi satu tau. Lagi satu. Fikir cepat. Lagi satu. Nama ni tak popular. Sa'id bin Zaid. Hafal tak nama 10 orang tu? Kalau saya tanya siapa masuk ke Gabah Gansa, hafal? Ingat tak? Kak Sam tak tengok. Ada orang tengok. Mesti tengok daripada GB1 sampailah All Star tu kan. Tengok. Tengok dia. Ingat siapa keluar, siapa tak keluar minggu ni. Tanya, Siti Nurdana tu GB mana? Ingat lah siapa senarai tu. 10 sahabat Nabi yang Nabi jamin masuk syurga. Antaranya Abdul Rahman ibn Auf. Sebab itu, orang sayang dengan Abdul Rahman bin Auf ni. Maknanya bukan jalan-jalan orang kan. Takkan sama kita tiba-tiba nak bagi separuh harta kita kepada orang sembarangan. Tahu tak? Nak bagi isteri kita pula tu. Tapi kita nampak ya. Kemuliaan jiwa yang ada pada Sa'id bin Rabi'ah. Abdul Rahman ibn Auf dia terima tak? Tak. Abdul Rahman ibn Auf kata apa pada dia? Yes. Tunjukkan. Tak apa dia kata. Tak apa. Dia kata kepada Sa'id bin Rabi'ah radhiyallahu an, tak apa Sa'id, kamu tunjukkan pada aku pasar yang berfungsi untuk berniaga, beritahu aku di mana. Jadi Sa'id kata pasar Qainuqa. Di sana ada pasar Qainuqa. Bila Sa'id tunjukkan dengan pasar Qainuqa ini kepada Abdul Rahman ibn Auf, Abdul Rahman ibn Auf pun dia berniaga di situ sehinggalah dia memiliki nafkahnya sendiri, maknanya hartanya sendiri, dan akhirnya dia pun bernikah. Bila dia bernikah, dalam hadis ini dikatakan bahawa pada diri Abdul Rahman ibn Auf itu ada wangian. Maknanya dia dah mula keluar rumah dengan wangi-wangi, pakaiannya cantik. Nabi SAW tanya kepada dia, adakah engkau sudah bernikah, wahai Abdul Rahman bin Auf? Dia kata, ya, aku sudah bernikah. Dengan wanita mana? Dia kata dengan wanita Ansar. Wanita Ansar. Jadi Nabi kata apa? Awlim walau bisyat. Maknanya Nabi suruh dia buat walimah. Nabi kata buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Jemput orang, beritahu pada orang yang kau dah bernikah. Supaya tak jadi fitnah lah kan. Tiba-tiba pula ada perempuan dalam rumah macam tu keadaannya kan. Jadi supaya dia tidak menjadi fitnah kepada orang yang melihat. Nak kata ni begini, kita ada 2 contoh tadi kan. Satu kita ada siapa? Ansar siapa tadi namanya? Sa'ad bin Ar-Rabi'ah. Okey. Sa'id maaf Sa'id bin Ar-Rabi'ah. Sa'id ke Sa'ad?
Ni saya cakap Sa'ad Kejap Sa'ad. Maaf Sa'ad. Sa'ad bin Ar-Rabi'ah kalau dalam bahasa Arab. Sa'ad bin Ar-Rabi'ah dia daripada Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ar-Rabi'ah. Aku ni kenapa hari ni? Sa'ad bin Ar-Rabi'. Okey, daripada Ansar, daripada Muhajirin siapa tadi? Abdul Rahman ibn Auf. Kita ada dua contoh di kalangan sahabat yang memiliki kemuliaan jiwa. Pertama, Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu an. Kenapa kita kata dia memiliki kemuliaan jiwa? Kerana dia sanggup untuk memberikan hartanya separuh kepada Abdul Rahman ibn Auf, bahkan dia sanggup menceraikan isterinya yang seorang lagi, yang mana yang Abdul Rahman bin Auf berkenan. Jadi kita lihat ini adalah satu perkara yang tak semua orang boleh buat. Kemuliaan jiwa, kebesaran jiwa yang ada pada Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu an. Dan kita nampak kemuliaan jiwa yang ada pada Abdul Rahman ibn Auf. Kenapa kita kata begitu? Sebab takkanlah saya nak ambil isteri awak. Gitu kan keadaannya kan? Takkanlah saya nak ambil harta awak. Jadi orang yang memiliki jiwa yang mulia, jiwa yang besar, dia tidak akan memperoleh sesuatu dengan mudah. Sebab itu dia keluar bekerja. Betul tak? Dia keluar bekerja, cari nafkah sendiri. Dia tanya pasar. Dia tak terus ambil harta daripada Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kalau dia nak hidup senang, Alhamdulillah, tak apa aku ambil je lah, dia hidup senang lenang. Tetapi kita lihat begini ya, orang yang keluar mencari rezeki, bersusah payah, mencari duit untuk kehidupan dia, menampung keluarga, ini kita panggil sebagai lelaki yang bermaruah. Lelaki yang memiliki credibility sebagai seorang pemimpin, yang memiliki harga diri kerana dia tahu, takkanlah dengan harta orang lain saya nak menafkahkan keluarga saya dan diri saya. Ini kita panggil orang yang memiliki jiwa yang besar, jiwa yang mulia yang ada pada diri dia. Akhirnya dia bernikah kan tadi? Dengan wanita pilihan dia, wanita di kalangan Ansar. Alhamdulillah kita nampak di situ. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada dia supaya membuat walimah. Dengan harta dia sendiri, nampak tak? Alhamdulillah. Jadi dua contoh yang sangat hebat kita nampak. Yang berlaku pada sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang menunjukkan kepada kita bahawa inilah kemuliaan jiwa, inilah kebesaran jiwa. Sebab itu tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Pangkal kebaikan itu ialah kemuliaan dan kebesaran jiwa. Kita nak buat apa-apa dalam hidup kita ini, bila kita mulakan ia dengan jiwa yang besar, jiwa yang mulia, insya-Allah semua itu akan mengarah kita kepada kebaikan. Hari itu saya ada sebutkan tentang orang yang memiliki mahmum al-qalb. Hadis riwayat siapa tu? Bukan Fitri. Mahmum al-qalb. Siapa Kak Zah hadisnya? Ibn Majah. Okey, sanadnya sahih. Apa dia? Orang yang mahmum al-qalb, apa sifatnya? 6. Okey, 1. Taqwa, at-taqiyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Ini kita panggil orang yang memiliki kemuliaan jiwa, kebesaran jiwa. Sebab itu jiwanya adalah jiwa orang yang bertakwa pertama. Okey. Kedua, jiwanya ialah jiwa orang yang bersih. Orang yang jiwa bersih memang itu yang dia mudah maafkan, dia mudah menerima, dia mudah berlapang dada sebab jiwanya bersih. Orang yang begitu. Yang ketiga, tidak ada dosa. Yang keempat, tidak ada kezaliman. Okey, la baghya, tidak buat perkara-perkara yang zalim. Yang kelima, tidak ada dendam. La ghilla. Yang keenam, tidak ada dengki. La hasada. 6 ciri ini bila kita memilikinya, itulah kita panggil sebagai pangkal kebaikan. Okey, hatinya adalah hati yang bertakwa pertama. Jap, nak tulis ke tak nak? Yang dah tulis lah. Yang belum tulis macam mana? Nak tulis ke tak nak? Nah, okey. Tak apa, terus terang saja. Nanti kan balik tu. Balik terkebir ya. Apa benda dia cakap jadi 6 benda. Nak tanya member sebelah pun mentah. Aku tak ingat apa dia cakap. Oh, biasa macam tu ya, Masya Allah. Aku tak ingat apa dia cakap. Aku pun tak. Okey. Ini Nabi berikan istilahnya mahmum al-qalb.
Ha. Ada 6 ya, ada 6 sifat. Okey, pertama, at-taqiyyu iaitu orang yang bertakwa. Hatinya hati yang bertakwa. 2, bersih. An-naqiyyu. At-taqiyyun naqiyyu. 3, la ithma fihi, hati itu tidak ada dosa. La baghya, tidak zalim. Okay. La baghya wa la ghilla, tidak ada dendam. 6, tidak dengki. Hadis riwayat Ibn Majah, sanadnya sahih. Okay. Ya, hadis riwayat Imam Ibn Majah, sanadnya adalah sahih. 6 perkara ini Nabi SAW sebutkan ada pada diri orang yang kita panggil sebagai afdalul muslim. Muslim yang paling utama. Sebab soalan ini daripada seorang sahabat, dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, Muslim yang mana satu yang kalau kita nampak, kita lihat dia tu sebagai Muslim yang paling afdal, yang paling utama. Nabi berikan 2 ciri. Okay, satu Nabi kata apa? Saduqul lisan. Orang yang lidahnya benar. Okay, lidahnya benar. Kedua, Nabi kata mahmum al-qalb. Jadi, bila para sahabat ini, mereka dengar. Mereka kata, wahai Rasulullah, kalau tentang orang yang saduqul lisan, kami tahu. Sebab apa? Jelas maksudnya. Orang itu lidahnya jujur, bercakap perkara yang benar. Tapi, kalau tentang mahmum al-qalb ini, kami baru first time dengar. Kami tak tahu macam mana orang yang memiliki ciri-ciri mahmum al-qalb. Itu yang Nabi perincikan. Nabi kata mahmum al-qalb itu ialah orang yang mana at-taqiyyu. Dia adalah memiliki jiwa yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya an-naqiyyu, jiwanya bersih. Ketiga, Nabi kata la ithma fihi, dalam hatinya tidak ada dosa. Dan keempat, Nabi sebut la baghya, tidak ada kezaliman. Kelima, tidak ada dendam. La ghilla dalam bahasa Arab. Dan yang keenam, tidak ada dengki. La hasada. Ini semua kita panggil sebagai pangkal kebaikan. Orang yang memiliki jiwa mulia, jiwa yang besar, bila semua ini ada pada hati dia. Sebab once bila kita fikir kalau dia jiwanya mulia, dia jiwanya besar, dia mesti ada 6 ini dalam hati dia. Dia mesti ada 6 ini. Baru kita kata jiwanya mulia, jiwanya besar. Jadi, bila seseorang ada 6 perkara ini, insya-Allah setiap apa yang dia buat adalah perkara-perkara yang baik. Sebab ini adalah pangkalnya. Tapi kalau sebaliknya, itulah yang kita panggil sebagai pangkal kejahatan. Sebagaimana yang dijelaskan berikutnya di sini. Dia kata apa di situ? Sebaliknya, pangkal segala keburukan adalah kehinaan, kerendahan dan kekerdilan jiwa. Kalau orang yang dia hatinya tak bertakwa kepada Allah, maknanya tak takut pada Allah, dah tak kisah halal haram. Itulah akan buat jiwa dia jadi hina. Kalau orang yang hatinya kotor, kan? Itulah buat dia ni akan sikit-sikit nak dengki, sikit-sikit sakit hati, tak boleh nak tengok orang lain senang sebab jiwanya kotor. Itulah kita lihat sebagai orang yang hina jiwanya. Terusnya, kalau orang itu dalam hati dia banyak sangat dosa. Okay? Banyak sangat dosa ni boleh kita elaborate dengan yang bawah itulah. Maksudnya, hati dia itulah hati yang zalim. Suka menzalimi orang lain. Kan? Tak boleh nampak orang lain senang. Bila orang lain senang, ada je plannya. Plan ya. Dia punya plan supaya orang tu jadi susah. Ini maknanya zalim. Kemudian dengki. Seterusnya, dendam. Kalau semua ini, sifat-sifat ini ada dalam hati orang tersebut, pastilah kita kata tak mungkin dia memiliki jiwa yang mulia. Jiwa itu adalah jiwa yang hina. Jiwa yang tadi kata penuh dengan kerendahan. So sekarang kita nak berada di pertama ke kedua? Pertama. Senang ke susah?
Susah. Maknanya kalau nak jadi jiwa yang rendah tu senang ke? Susah juga. Dah tu nak mana satu? Yang first. Okay, nak jadi baik senang. InsyaAllah. Usaha. Nak jadi jahat senang ke susah? Senang. Langgar je. Kasih langgar je susah. Nak jadi jahat tak payah fikir-fikir. Tahu tak? Kalau nak ngumpat fikir ke tak? Tak fikir. Tak fikir tak. Kalau nak cakap-cakap je kan? Tak fikir kita nak cakap masalah orang. Aku tak fikir, aku cakap je. Beli apa? Lepas cakap baru menyesal lah macam tu. Benda jahat dia macam tu. Tapi kalau nak buat baik mesti fikir dulu biasanya. Betul tak? Kita kalau macam ni tau. Saya bagi contoh senang Kita kalau nak maafkan orang mesti kita fikir dulu. Nak maafkan ke tak adik ni? Nantilah. Nantilah. Hati aku ni belum sejuk lagi ni. Hati aku belum sejuk lagi. Apa nak maafkan dia? Dia kalau cakap bukan main lagi, lepas je. Lepas tu tak fikir hati kita. Kita nak fikir hati dia. Gitu keadaannya gitu kan. Kita fikir lagi. Lama kita fikir. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Fikir. Orang tanya lagi, kau tak maafkan dia? Nantilah. Masuk tahun ke-6. Lama kan fikir? Padahal memaafkan tu benda yang baik ke tak? Baik. Tapi susah. Susah. Perkara-perkara yang pertama tadi, yang menjadi pangkal kebaikan itu adalah perkara yang sukar. Sebab tu Allah kata, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Kan? Wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang mana dia membelanjakan hartanya di jalan Allah tak kira sama ada dalam keadaan yang susah maupun senang. Wal kazimina al-ghaiz, orang yang mampu untuk menahan rasa marahnya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang dia boleh memaafkan orang lain. Allah kata ini semua adalah orang-orang yang baik. Yang Allah berikan kepada mereka dengan syurga. Syurga yang terbentang luas antara langit dan bumi. Tapi susah nak buat tu. Kita kalau nak infak harta kita, kan? Sebab tadi Allah kata yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang dia membelanjakan hartanya pada jalan Allah tu pada dalam keadaan senang dan juga pada keadaan susah. Ada orang dia kalau senang, yes, dia boleh keluarkan harta dia. Tapi kalau dia susah, belum tentu je nak keluarkan harta dia. Sebab dia fikirkan tentang aku ni macam mana, aku macam mana. Dia kan fikir begitu. Susah. Tapi ada orang dia boleh. Kalau orang yang boleh maknanya jiwanya besar ya. Sangat besar. Dalam keadaan susah-susah pun masih lagi nak tolong orang. Begitu keadaannya. Tapi kadang-kadang aku pun susah juga. Gitu kan. Orang tolong, aku pun susah juga. Kau ni salah alamat lah minta tolong. Kita gitu. Tapi bagi saya orang kalau jiwa yang besar, saya tak boleh nak tolong banyak, sikit pun. Sikit ni ini yang saya mampu. Dia gitu keadaannya. Sebab tu Allah berikan kepada orang yang begini dengan ganjaran syurga. Sama juga kita nak maafkan, kita nak menahan rasa marah tu kan. Bukan benda yang mudah nak tahan rasa marah. Kita kalau marah tadi saya kata kalau nak buat benda baik dia mesti fikir dulu kan. Kalau kita ni nak marah, kita tu tak fikir, kita akan terus marah. Kita dah marah, dah membuat kan, tak ada. Aku nak fikir dulu lah marah ke tak. Tak ada. Saya bagi contoh dalam rumah aja, dalam rumah. Jangan fikir dekat luar rumah ya. Bagi saya luar rumah ni senang nak kontrol. Dalam rumah susah kita nak kontrol. Kan? Kalau luar rumah sebab apa kita malu orang nampak kita. That's why kita boleh mampu lagi tahan. Tapi kalau dalam rumah, semua orang kenal kita, yang tahu perangai kita luar dalam, kita boleh tak nak tahan marah? Kita akan marah. Pekik lah dalam rumah. Sebab apa? Semua orang dah tahu apa perangai aku macam tu. Nak cakap apa? Suami dah tahu apa perangai saya macam ni. You kan tahu dah dulu saya cakap kan, sebelum kahwin kan I memang bibil kan. You hadap Bila marah kan, you hadap Habis apa? Menyesal? Apa nak cerai? Tengok kita orang perempuan macam tu tahu. Sorry sorry kalau terkena. Tapi kita macam tu. Sebab kita tak boleh tahan kemarahan kita. Kita tak boleh nak kawal. Bila kita cakap tak fikir. Kita akan cakap-cakap main hambur je. Sampai keluar perkataan-perkataan yang tak baik pada suami kita. Sebab kita rasa apa? Kau kenal aku kan perangai macam itu. So,
Kenapa? Nak menyesal? Kita akan guna perkataan-perkataan yang paling menyakitkan sebab apa kita tak fikir. Tapi kalau cuba kita tahan, nak marah tahan, rasa macam nak cakap perkara-perkara yang tak baik, tahan lagi. Kan fikir lagi, Alhamdulillah. Kalau mampu buat begitu, Masya Allah, Tabarakallah, jiwanya besar saya kata. Bagi saya, orang perempuan ini, kalau nak dibandingkan dengan orang lelaki, kita lagi memiliki jiwa yang sangat besar. Kita ada a big heart, kalau orang putih katalah. Kalau guna bahasa orang putih, kita ni ada big heart, jiwa yang besar. Jiwa besar tu maksudnya apa? Sebab kita ni wanita, penuh dengan kasih sayang jiwa kita ini. Tapi kadang-kadang sebab apa? Kita ini banyak sangat ikut perasaan. Jiwa yang besar pun jadi kecil. Baik-baik jiwa kita besar kan? Kecil apa sebab kita ikut pada perasaan kita. Kita ikut apa yang kita rasa. Cuba jiwa kita yang besar ini kita masukkan ia dengan keimanan, ketakwaan. Jiwa yang bersih itu tadi tidak ada dosa. Jiwa kita pun jadi semakin membugar, besar, hidup, penuh dengan kasih sayang. Yang tak bertepian. Apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kita dapat handle ia dengan penuh kasih sayang. Walaupun dalam keadaan yang sedang sangat marah. Begitu sangat ni jiwa kita ni. Jangan kita rasa aku kena ikut perasaan. Aku kena ikut apa yang aku ni. Nanti orang pijak kepala aku. Tak begitu. Jangan takut orang pijak kepala kita ya Muslimah. Jangan takut orang pijak kepala kita. Kalau orang pijak kepala kita, pahala kita besar. Tapi kita tak fikir kan. Kita tak fikir pasal pahala. Kita fikir perasaan aku macam mana. Gitu kan. Perasaan aku macam mana sekarang ni. Kita fikir, nanti orang kita ni. Tak, jangan fikir begitu. Hidup kita ini, bila Allah kata al-kazimin al-ghais, orang yang dia dapat menahan rasa marahnya, maknanya belum lagi dia itu nak menghamburkan kata-kata yang tidak baik. Bila dia nak cakap, bila dia rasa nak marah, dia tahan lagi. Tahan. Walaupun saya kata, boleh je nak marah. Boleh je marah. Tapi marahlah dengan cara yang baik. Marah dengan cara baik macam mana Kak Sumai? Tak boleh. Tak boleh. Marah dengan cara baik macam mana? Ada contoh? Slow talk. Slow talk tu macam mana? Cakap dengan nada pelan. Macam mana tu? Bahasa yang baik. Nasihat. Tone dia lain lah. Tone dia lagu apa tu? Lagu rock ke? Oh, Mina Rockers lah ambil. Macam tu lah. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Memanglah. Saya ingat kawan saya kan, dia kata, aku tak dapat beza kau marah ke kau tak marah. Marah sambil ketawa. Dulu pensyarah saya dia kata, dia call saya, dia kata, Sakina, kau ni nangis ke kau tak nangis sama je aku tengok kau ni. Cuba kau marah betul-betul, aku nak tengok kau marah betul-betul. Marah ni Ustaz, ada tengah marah ni Ustaz. Ada tengah marah ni Ustaz. Yelah tak nampak macam marah pun. Takkanlah nak pekik-pekik Ustaz, depan Ustaz kan, marah-marah betul tak? Kena kontrol lah, kontrol. Apa pun orang kenal ke orang tak kenal ke kan. Kita nak marah anak kita, nak marah suami kita, nak marah mak mertua kita. Ketawa cakap mak mertua. Mak mertua kau marah aku pekik-pekik. Kau ingat kau seorang ada hantu, aku pun ada hantu juga. Mentang-mentang kau menantu. Dia kena kontrol, semua benda kena kontrol, kena kawal. Sebab mereka yang memiliki kemuliaan jiwa ni, tadi kita bincang, kita tak nak ada kerendahan jiwa kan. Kita nak ada jiwa yang kotor, jiwa yang penuh dengan kekerdilan itu tadi, yang kecil, rendah, yang hina. Kita nak upkan jiwa kita ni. Kita nak naikkan ia pada satu level yang mana sangat mulia. Tapi perjuangannya juga sangat besar. Pengorbanannya juga bukan calang-calang. Dan banyak perkara yang perlu kita kawal, banyak perkara yang perlu kita jaga supaya kita dapat sampai to that level. Sampai kepada level tersebut yang Masya Allah, bila orang nampak, mulianya Kak Sum. Macam itu keadaannya. Oh nampak kan, mulianya Mak Isa tu, ya Allah. Tak boleh jumpa kat mana-mana lah.
Seantara Singapura ni, seantara Singapura, seantara dunia bagaimana memang tak ada orang macam Mak Esa. Mulia sangat jiwa dia. Tapi dia tak mudah, dia tak mudah. Dia tak mudah. Namun tak mustahil. Banyak kali saya kata, benda yang tak mudah dia tak mustahil. Okey? Dia susah, tapi boleh buat, boleh. Cuma kita yang nak kena banyak kawal diri kita. Kawal nafsu kita. Kawal diri kita. Maksud diri tu maknanya apa yang kita rasa. Apa yang kita cuba letakkan dalam hati kita. Dia begitu keadaannya. Tapi kalau kita tak kawal, kita biarkan memang habislah. Dia akan jadi pangkal kejahatan. Sebab kita tak boleh kawal. Bila tak boleh kawal, itulah kita akan cakap yang tak baik. Mula rasa geram, dendam, benci. Kan, memang sampai 7 keturunan aku tak nak tegur kau. Macam tu keadaannya. Tak boleh nak maafkan. Memang gitu. Dia akan jadi sedemikian. Sebab apa? Dia jadi pangkal kejahatan. Baik-baik hidup kita ni dah memang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam keadaan yang penuh kebersihan, penuh kesucian. Sebab apa ya? Hidup kita ini Nabi SAW ingatkan kepada kita, Allah dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, Allah kata gini, inni khalaqtu ibadi. Sesungguhnya aku ciptakan hamba aku hunafa. Kita semua ini Allah ciptakan dalam keadaan yang bersih. Sebab tu lahir-lahir tak ada baby terus jadi jahat, betul tak? Tiba-tiba jahatnya mulut baby ni. Tak ada. Kita tak cakap gitu. Ada ke baby lahir mulutnya jahat baby tu kau? Tak ada orang ngumpat pasal baby. Betul tak? Sebab apa? Bersih jiwanya. Bersih. Baby tu bila lahir bersih. Itu asal penciptaan kita, Allah kata. Aku ciptakan hamba aku hunafa. Semuanya bersih. Semuanya berada pada jalan yang lurus. Tapi kemudiannya wa innahum atathumus syaitan, sorry. Itulah dia kalau tulis kalang kabut ni apa dia. Jadi cakar ayam. Kata tulisan doktor mesti tak faham. Wa innahum atathumus syayatin. Tetapi apa yang berlaku, mereka itu didatangi oleh syaitan-syaitan. Yang mana fajtalathum an dinihim, yang bawa kita ini menyimpang daripada agama kita. Kita asalnya, jiwa kita ni asalnya semuanya bersih. Allah berikan kepada kita dengan jiwa yang mulia daripada kita lahir lagi. Okay, hunafa, hanif dipanggil. Tapi kemudian bila kita akil balik, kan, kita pun ada nafsu, jiwa kita ni kita nampak banyak dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak baik, akhirnya perkara itu yang menjejaskan diri kita. Sebab itu kalau kita lihat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab kita di sini, kan, dalam surah Asy-Syams, Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kata sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dalam surah Asy-Syams ini, saya nak bawa naik sikit ayat itu, mula pada ayat yang ke-7 sebelum masuk kepada ayat yang 9 hingga 10. Allah kata wa nafsi wa ma sawwaha. Surah Asy-Syams, lihat pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Bermakna Allah ni dalam surah Asy-Syams, Allah bersumpah demi jiwa yang Allah ciptakan pada diri kita ni manusia. Kemudian Allah kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap daripada diri kita yang Allah lengkapkan dengan jiwa. Okay, jangan cakap kita ni tak ada nafsu ya. Kalau tak ada nafsu susah sikit, saya tak tahu nak cakap apa. Bukan manusia kot. Semua kita ada nafsu. Okay, tak ada, saya tak ada nafsu, saya bersih daripada nafsu. Itu bukan orang. Tak tahu datang daripada planet mana. Ya, malaikat. Malaikat je yang tak ada nafsu. Jin pun ada nafsu. Okay? Jin, manusia, Allah ciptakan dengan jiwa, dengan nafsu. Tetapi Allah ingatkan kepada kita pada ayat berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-8. Fa'alhamaha, nafsu ini Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan untuk nafsu itu kenal jalan yang membawanya kepada kejahatan. Wa taqwaha, dan jalan yang bawa kepada ketakwaan. Maknanya nafsu kita ni, dia ada satu nak cakap macam ni,
Allah dah programkan. Allah dah programkan nafsu kita ini kenal mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Sebab itu kita ni kadang-kadang, kalaupun kita tak tahu perkara itu jahat, tapi kita dah rasa dah benda tu jahat. Kita, benda tu tak baik lah, jangan buat. Walaupun kita tak ada ilmu. Kita rasa tak sedap dengan hal itu. Sebab nafsu kita naturally begitu. Allah ciptakan kita dekat dengan kebaikan, maknanya nafsu itu tahu tentang kebaikan, nafsu itu tahu tentang kejahatan. Tapi Allah ingatkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Dalam keadaan nafsu ataupun jiwa yang memang naturalnya begitu, yang dah memang kenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang takwa, Allah kata. Tapi Allah ingatkan qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang menyucikan hati tersebut. Bermakna kita ada tanggungjawab untuk jaga nafsu itu supaya kita jadi orang yang beruntung dengan menyucikannya. Lalu pada ayat yang ke-10 tu Allah kata apa? Waqad khaba man dassaha. Rugi orang yang mana mengotorkan jiwa tersebut. Kalau kita berusaha bersihkan hati kita, kita akan jadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita ini biarkan jiwa tu, biarlah nak jadi apa dengan jiwa. Pandai-pandailah jiwa tu kan, nak pergi ke mana pergilah. Kita tak berikan dia dengan penjagaan yang rapi, bermakna kita akan jadi orang yang rugi. Sebab kalau kita biarkan, kita akan buat apa saja yang kita suka. Keadaan jiwa begitu. Kita biarkan nak buat apa kita suka. Halal, haram, dosa, pahala, dah tak kenal dah. Bukan tak kenal, tahu tapi kita main buat aja. Kan? Kita ikut sahaja. Kalau orang yang begini, Allah kata dia adalah orang yang rugi. Sebab itu tadi di dalam perenggan ini sebutkan, maksudnya kenapa orang itu dia jadi aflah, orang yang beruntung. Sebagaimana dalam surah Asy-Syams itu tadi kan Allah sebutkan, kerana orang itu dia membesarkan jiwanya, memperbanyakkan keberkatan dalam jiwanya dan membuat jiwa itu tumbuh dengan ketaatan kepada Allah. Itu kita panggil cara kita menyucikan jiwa kita. Kita nak jadi orang yang beruntung, yang menyucikan jiwa kita, bagaimana? Ketaatan pada Allah. Beramal ibadah kepada Allah. Itu cara kita membersihkan jiwa, menyucikan jiwa kita. Dan melakukan semua perbuatan-perbuatan. Dia begini ya, kalau kita kata saya taat kepada Allah, bermakna kita buat semua perkara yang Allah perintahkan dan kita tinggal semua perkara yang Allah larang. Ini kita panggil sebagai ketaatan. Dia bukan semata-mata solat, puasa, kan, pergi umrah, pergi haji. Bukan semata-mata itu. Tetapi bagaimana akhlak diri kita. Sebab kalau kita kata taat, bermakna kita jaga lidah kita, jaga tingkah laku kita, jaga apa yang kita fikirkan, jaga apa yang kita rasa dan apa yang kita fikirkan tentang orang lain. Dia begitu. Kita jaga keseluruhannya. Sebab Allah perintahkan kepada kita bukan semata-mata tentang ibadah. Ya, ingat begitu. Allah perintahkan kepada kita bukan semata-mata tentang kita ni mesti jadi hamba Allah muslimah yang 24 jam solat, puasa. Bukan begitu. Tapi dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita banyak perkara. Contoh, Allah perintahkan kepada kita supaya jangan makan rasuah, jangan fitnah, jangan viralkan benda-benda yang tak betul, jangan cakap bohong. Ini semua. Kalau kita muslimah yang taat pada Allah, kita akan tinggalkan semua itu. Bersih jiwanya bila kita melakukan hal yang sedemikian. Tapi kalau kita campur dua-dua boleh? Solat juga, ngumpat juga. Macam mana? Suka cik. Solat juga kan, ngumpat juga kita. Tak apalah. Boleh? Itu taat tak? Tak. Apa dia? Amalan kita habis. Solat juga. Pergi bomoh juga. Itu tak boleh kan? Bermakna di situ ada masalah. Tak boleh campur. Dosa dan pahala tak boleh campur ya. Tak boleh campur. Kita jangan kata, tak apalah, minta aku solat apa. Tapi aku nak juga cakap pasal orang. Yang penting, kita selalu kata, yang penting orangnya, orang kata yang penting orangnya baik. Solat tak solat tu lain kira lah. Boleh? Tak boleh. Sebab tak ada ketaatan.
Kerana ketaatan itu dia merangkumi melaksanakan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau kita nak faham tentang ketaatan tu. Dia tak boleh kita solat tapi ada juga benda yang Allah larang kita buat. Dia tak boleh benda yang Allah larang kita benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang tu kita buat, benda yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita pun kita tinggalkan. Dia tak boleh begitu. Jadi dia mesti ada dua-dua tu kan. Barulah bersih jiwanya, barulah kita kata orang yang beruntung. Jiwa yang besar, jiwa yang beruntung, begitu keadaannya. Tapi kalau tadilah kita kata orang yang dia biarkan, ini adalah orang-orang yang rugi. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, sedangkan di sisi lain merugilah orang yang mengecilkan dan menistakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau kita buat kemaksiatan, tak nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa tak load lah, tak kisahlah sikit-sikit dia ni kan, benda-benda sikit-sikit tak apalah. Kalau gitu yang kita rasa, orang yang begini rugi. Selalu saya ingatkan, kalau kita ni buat dosa yang sedikit kena taubat cepat-cepat kan, sikit-sikit lama-lama jadi, tapi kita tak nampak. Bab dosa ni biasanya tak nampak tau. Bab dosa tak nampak. Tapi kena ingat, dosa yang kecil dia boleh berubah menjadi dosa yang besar. Dosa yang sikit dia akan berubah menjadi dosa yang besar. Okay? Sebab apa? Kita ingat, terasa bahawa benda tu tak ada apa-apa. Tapi bila kita dah selesa melakukan dosa, nanti lama-lama tak ada rasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tak azab kita waktu tu juga kan? Cuba kalau buat dosa waktu tu kena petih. Semua orang tengok takut je. Kena petih tak solat. Balik semua solat. Sungguh saya kata, kalau kita nampak kan tiba-tiba orang tu tak solat, Allah terus azab waktu tu juga kena petih, takut kita, tak ada seorang pun tinggalkan solat. Semua orang akan solat tepat pada waktunya, azan terus solat. Tak ada nanti, tak ada sebab takut kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala biarkan kita ni, biarkan. Ni ujian ya. Kita jangan kata, oh tak adil lah kalau gitu. Tak, ujian. Kalau tak buat apa ada syurga neraka. Semua orang masuk syurga kalau gitu. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syurga dan neraka tu ujian bagi diri kita. Nak tengoklah hamba ni bagaimana, betul-betul tak nak jadi hamba Allah yang masuk dalam syurga aku ke tak nak masuk syurga aku. Kalau semua hambanya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan semualah masuk dalam syurga Allah, syurga tu tak, neraka tu tak ada fungsi. Buat apa nak ciptakan neraka tu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syurga dan neraka supaya kita ni sentiasa berusaha. Setiap masa selagi kita ada hayat ini, hidup kita, nyawa ni, kita akan berusaha untuk melangkah dalam syurga Allah. Supaya setiap detik tu kita tak sia-siakan. Jadilah kita qad aflaha man zakkaha. Untunglah orang yang membersihkan jiwa itu. Tapi kalau kita tak berusaha, qad khaba man dassaha, Allah kata. Maka akan rugilah orang yang mengotorkan jiwa tersebut. Maka sebab itu di sini dia kata jiwa yang mulia hanya rela menerima sesuatu yang paling tinggi, paling utama dan paling terpuji kesudahannya. Sedangkan jiwa yang rendah hanya akan mengurusi hal-hal yang nista hingga terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana lalat yang terperosok ke dalam sesuatu yang menjijikkan. Kenapa dengan lalat tu? Tempat najis, kalau dah masuk kat tempat najis, keluar pun bawa najis. Oh gitu, ya fahamnya. Tak apalah, yang penting faham. Okey, seterusnya kita selesaikan ya perbincangan kita pada bab ini. Okay, C, menolak kezaliman dan kekejian. Dia sambungan daripada apa yang kita beri. Jiwa yang mulia dan luhur tidak akan rela terhadap kezaliman, kekejian, pencurian dan pengkhianatan. Sebab tu saya listkan tu tadi. Jiwa yang mulia, dia tak rela kan, bermakna jiwa yang mulia, jiwa yang bersih ini dia tak ada kezaliman, tak ada hal-hal yang dengki dalam hati dia, okay? Tak ada perkara-perkara yang boleh dia nak buat yang boleh merendahkan orang lain. Semua tu tak ada. Maka mereka yang memiliki jiwa yang besar, jiwa yang mulia, dia bersih hatinya daripada semua hal ini. Sebab ia terlalu mulia untuk melakukan semua tindakan hina itu. Sedangkan jiwa yang hina, rendah dan nista pasti akan melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kalau kita nak tengok orang tu ada jiwa mulia ataupun tidak, kita tengoklah kalau dia buat yang sebaliknya, inilah masalah ni orang ni. Kalau dia dengki, dia dah mula kan
menjatuhkan orang lain, mengaibkan orang lain, ini kita panggil sebagai orang yang tak memiliki jiwa yang mulia. Walaupun dia kata, oh saya ada sebab kenapa saya aibkan dia. Ada sebab apa? Kenapa sebab apa aibkan orang lain? Kadang-kadang orang katakan, kenapa kau buat gitu? Ya aku ada sebab aku ada sebab kenapa aku aibkan dia. Apa sebab kita nak aibkan orang lain? Ha? Dendam. Balik-balik situ juga Okay. Sebab dia dendam, dia dengki, gitu. Okey, kalau orang aibkan kita, kita ada sebab tak nak aibkan orang lain? Macam tu. Kita akan buat sesuatu yang orang buat pada diri kita. Kita tak akan buat sesuatu yang orang buat pada diri kita. Maksudnya kita tak akan balas lah, gitu maksudnya. Doakan dia. Masya Allah, jiwa cik mulia. Masya Allah. Betul. Kita kalau orang buat jahat pada kita, kita doakan, maknanya jiwanya mulia. Ini yang saya nak. Maknanya kita fikir, apa yang kita buat ni mulia ke tidak? Sekarang ni, kita bagi alasan tau. Kenapa awak aibkan dia? Sebab dia aibkan saya dulu, Zaza. Sebab dia aibkan saya dulu. Habis salah ke? Saya buat macam tu. Dia pijak kaki saya pijak kaki dia. Macam tu. Dia sihir saya sihir dia. Dia ambil suami saya ambil suami dia. Jauh jauh macam tu. Gitu boleh? Tak boleh. Tak ada penghujung kan? Betul tak ada penghujung. Sebab kita ingat kita muslimah yang beriman. Muslimah yang beriman, dia mesti ada matlamat hidup. Matlamat hidup kita akhirat. Kalau matlamat hidup kita akhirat, kita ni nak ambil laki aku ambil lah. Gitu keadaannya. Boleh buat? Nak jiwa yang mulia tak? Tak boleh. Tak boleh. Bab ambil suami jangan main-main Ustazah. Bab ambil suami mulia tak mulia hilang. Kita doa yang baik-baik je. Bab ambil suami jangan main-main Ustazah. Tapi mulia tak kalau kita bagi? Mulia. Dia punya jawapan tu kan kat dalam tu. Mulut tak buka. Mulia lain. Mulia dia tu. Mulia. Ketak gigi tu. Mulia lah. Geram je aku dengar. Maaf saya just nak bagi tak ngantuk je itu. Takut nanti tertidur kan. So kita bagi contoh yang buat orang terbeliak mata. Hoi mana boleh. Tu yang dia bangun tu terus je. Terus ngantuk aku pun hilang. Pasal suami jangan main-main macam tu kan. Tapi mulia kan kalau betul-betul aku bagi. Sabar. Mulia. Saya ada ramai kawan yang begitu. Masya Allah. Masya Allah. Kahwinkan suaminya. Ya sila. Apa dia? Uh-uh. Uh-uh. Mm-mm. Mm-mm. Itu boleh. Tapi dengan jalan yang betul lah, cara yang betul. Contoh macam kita buat report polis, contoh kan. Itu benda yang betul kita buat. Mungkin dia adalah orang yang molester maknanya molester apa sebenarnya? Cabul kehormatan wanita lain. Kita bagi kita, kalau aku exposekan dia nanti dia aib kan. Kita ada fikiran nanti keluarga dia malu dan sebagainya. Tapi kita kena buat. So dalam agama membenarkan hal-hal yang sedemikian. Tengoklah caranya bagaimana. Mesti dengan cara yang betul, line yang betul, channel yang betul. Bukan kita expose dia macam tu kan, macam viralkan. Itu tak boleh lah kalau begitu. Bila guna cara yang betul, boleh. Contoh lagi satu saya kata. Tentang hal peminangan. Okay, hal peminangan. Ada orang Minang, masuk Minang, anak kita kan. Jadi kita nak tahu, lelaki ni ada aib ke tidak? Ada kekurangan yang bagaimana? Kita tanya dengan orang tu. Kita yang ditanya ni kena cakap. Kena cakap apa keaiban lelaki tu. Tapi antara kita je lah. Bukan tujuan untuk dimalukan. Maknanya bila kita dah tahu sudah. Kan? Bila kita, kakak, lelaki ni macam ni kak. Dia dulu ada kes gini. Maknanya buka aibnya tu. Yang mana dia cerita tu ialah supaya pertimbangannya pada diri kita. Kita nak terima ataupun tidak.
Kita boleh terima ataupun tidak. Tapi bukan untuk tujuannya memalukannya secara ramai. Maknanya kita dah tahu antara kita sahaja. So mesti caranya betul, channelnya betul, dan kita yang dah mengetahui aib itu pun mesti jangan menyebarkan. Kita kena jaga. Tujuannya tadi adalah untuk menyelamatkan orang lain. Betul tak? Menyelamatkan orang lain. Okey, dah selamat dah. Alhamdulillah, dah sudah. So gitulah ya jawapan saya untuk hal yang sedemikian. Jadi kalau aib tadi kita kata memang pentinglah untuk kita tutup kan. Sebab Nabi kata siapa yang menutup aib orang lain di dunia, Allah akan tutup aib dia di akhirat. Itu yang kita hendak. Cuma tadi ada kes-kes yang kita tak boleh elakkan, yang memang betul kena cerita aibnya. Contoh satu lagi saya baru teringat contoh ni. Kadang-kadang kita suami isteri kita ada problem. Tapi kita tak nak cerita. Kalau tak nak cerita, macam mana nak ada jalan penyelesaian? Tak nak kena ceritakan aibnya kan? Selalunya, maaf saya kata, isteri ni bila jumpa depan kaunselor kan, dia kata saya tak nak buka aib suami saya. Macam mana orang nak tolong? Betul tak? Macam mana kita nak tolong? Tak boleh tolong. Ataupun jumpa ustazah. Ustazah, suami saya gini-gini. Gini-gini tu macam mana? Cerita betul-betul. Jadi kita boleh berikan hukum yang betul. Kalau tak, saya berikan hukum yang salah nanti. Apa yang suami awak buat? Apa yang dia buat sampai awak rasa benda tu aib? Okay, awak rasa terseksa dan sebagainya. Kena beritahu dengan jujur. Dia kata, saya tak nak buka aib suami saya. Kalau gitu, macam mana nak settle? Nak settle kan? Pergi balai polis, saya nak buat report. Kenapa reportnya apa? Saya tak nak buka aib dia. Boleh tak? Polis kata, awak balik lah. Buang masa saya je. Next. Gitu kan keadaannya kan. So ada masa-masanya keadaan-keadaan kes-kes tertentu memang yes, kita kena buka aib. Supaya dapat jalan penyelesaian. Tapi dia situ-situ saja ya. Jangan cerita kat jiran, jangan cerita kat semua orang tu cerita lah. Situ-situ orang tu saja. Kalau jumpa kaunselor, jumpa ustazah nak cerita tentang hal tu, itu saja. Jangan kita bawa di luar. So itulah cara kita menjaga aib juga. Tujuannya tadi diceritakan bukanlah sebab nak buka aib, tapi lah untuk mencari jalan solusi. Agar kita ni dapat menyelesaikan masalah tu dengan cara yang betul. Kita dapat tahu puncanya, akhirnya punca tu kita detect, kita dapat salurkan pada tempat yang betul lah. Contoh mungkin dia sakit, sakitnya apa? Kalau tak nak buka aib macam mana nak tahu sakit tu apa? Doktor yang betul macam mana kan? Tak tahu. Jumpa doktor. Doktor saya sakit apa? Tak nak buka aib. Doktor pun sabar je lah ya Allah dia ni. Sakit apa? Sakit kat situ. Kat situ apa? Dan kadang-kadang ada orang sakit dekat bahagian faraj betul lah. Saya cakap terus terang kan semua perempuan tak apa orang dengar. Ada sakit kat bahagian faraj kan. Itu apa? Tak nak doktor tengok. Doktor okey awak baring tak boleh aib. Tak jumpa jalan penyelesaian. Suka pula. Sebab gini ya, kadang-kadang bila kita ada masalah yang sudah bernikah lah kan. Bila kita ni ada masalah sakit di bahagian faraj, ya mungkin berkaitan dengan suami kita. Jadi ada orang je segan nak cakap. Bila doktor check, oh ni mungkin suami awak gini kan. Dah nak kena melibatkan suami. Kita kata, tak naklah malu, aib. Diam terseksa menahan sakit tu. Tak boleh lagi tu sebab takut aib, buka aib suami dan sebagainya. Tak boleh. Jadi hal-hal yang begini kita mesti tahu mana letak kedudukannya tu. Kalau betul situasinya memang boleh diceritakan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya caranya betul. Tapi kalau memang tak perlu, tak ada keperluan, buat apa nak cerita? Kan kalau tak nak, cuma nak cerita-cerita je. Kau kenapa cerita pasal aib lagi kau? Aku nak cerita-cerita je boring. Kalau gitu tak boleh lah. Kalau kita tak boleh. Bab aib ni kena pilih juga dengan siapa kita cerita. Bukan dengan semua orang. Lagi satu bab aib tu tadi, jangan cerita di social media lah. Ini pun kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Semua benda kita nak cerita. Sampaikan bab mengaibkan orang lain pun kita nak cerita. Jadi kalau itu cara kita memang salah. Kemuliaan jiwa tu tak ada. Imam Asy-Syafi'i dia kata antara tanda orang yang mulia ni dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dia disebutkan. Antara tanda orang yang mulia ni ialah bila dia itu susah tapi orang tak tahu dia susah. Itu tanda kemuliaan jiwa kita. Yang kita tak pamerkan pada orang. Saya susah. Dia tak pamerkan pada orang. Orang nampak dia tenang, Masya Allah. Itu maknanya jiwanya mulia. Jiwanya besar sekali.
Dan kita nak jadi orang yang sedemikian. Ada jiwa yang sangat besar sampai orang tak tahu pun kita ada problem, kita ada masalah. Ini tanda kemuliaan yang ada pada diri seseorang. Okey, masuk tadi di sini. Dari sini diketahui bahawa setiap jiwa memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dan serupa dengannya. Jadi kita ni kalau kita ada jiwa yang baik, insya-Allah daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita akan baik. Tapi kalau jiwa kita buruk, inilah akan buatkan semua tindakan kita buruk. Sampai apa yang kita fikir pun buruk. Tak ada benda yang baik dah. Sebab dia dah mula daripada jiwa yang buruk. Dan hal ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam sebuah firman-Nya surah Al-Isra ayat 84. Allah kata kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Pembawaan apa? Bukan pembawaan Buddha ya. Pembawaan masing-masing. Kita ni ada pembawaan masing-masing. Maksudnya kita ada karakter kita. Bukan pembawaan budak lah. Pembawaan budak tu lain. Kita ada karakter kita. Karakter yang bagaimana kita bawa. Jadi setiap apa yang kita buat, dia bergantung pada karakter kita. Kalau karakter kita adalah karakter yang baik, insya-Allah semua tindakan kita adalah tindakan yang baik. Tapi kalau karakter maksudnya jiwa jiwa tu jiwa yang buruk, jiwa yang berlandaskan kepada hawa nafsu yang jahat, maka semua tindakan kita dia akan ikut kepada jiwa itu. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sedemikian. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yang mana ditafsirkan pada muka surat 476 tentang ayat itu tadi. Dia kata maksudnya ialah yang serupa dan sesuai dengan dia, okey, dengan karakternya. Kalau tengok saya, nampak karakter saya macam mana? Tak apa, terus terang aja. Daripada jangan buka aib. Ya? Tegas, okey lagi? Ceria, okey lagi? Happy go lucky, okey. Ceria, lagi? Tenang, okey boleh? Lagi? Okey boleh. Lembut, oh tegas, lembut. Semualah dia ambil lagi. Ada kemuliaan jiwa. Okeylah. Dia kumpulkan semua. Ustazah ada kemuliaan jiwa. Tak payah tanya lagi Ustazah. Oh, semua dah ada. Masya Allah. Nanti Kak Siti kata, yelah, dalam tak tahu. Luar je tu macam itu kan. Dalam kau tak tahu macam mana. Husnuzan. Nampak saya begitu kan? InsyaAllah, apa yang saya buat dia begitulah keadaannya. Okay? Nampak Ustazah tu tegas. Dia tu ceria. Dia tu tenang. Dia tu ada kemuliaan jiwa lah sana. Kita apa yang Ustazah Sakinah buat, insya-Allah semua perkara itu akan ada dalam setiap tindakan dia. Insya-Allah kalau dia marah pun dia macam itulah. Marah pun ketawa insya-Allah dia begitu. Kan? Jadi kita ada satu karakter. Apa setiap daripada diri kita semua masing-masing ada karakter ataupun ada sifat yang kita akan bawa dalam setiap tindakan kita. Tak kira sama ada kita susah ataupun senang. Karakter tu sangat penting, tapi pangkalnya ialah dia mesti bermula dengan jiwa yang bersih. Jiwa yang tak jahat. Kalau kita dah mula dengan jiwa jahat, tenang macam mana pun nampak saya, dia akan jadi jahat. Nampak ya? Memang nampak tenang ni, tapi belum tengok saya punya jahat macam mana. Cik. Belum tengok Ustazah Sakinah punya jahat kau, jahatnya. Ya Allah. Nampak tenang tapi jahatnya. Sebab apa? Kalau jiwa kita tu dah mula dengan jahat, dia memang insya-Allah lah. Dia akan jahat. Apa dia buat dia jahat? Cara dia berbual memang akan nampak sangat jahat. Bila dia berhadapan dengan situasi-situasi yang tertentu. Tapi kalau orang dah biasa kenal saya sebagai orang yang lembut, contoh kan, ataupun orang yang tegas, orang yang ceria, kita kalau dalam satu situasi tu, dia akan tetap begitu. Kita dah boleh expect dah. Oh alah, okey, dia boleh. Dia boleh. Kau bagi dia. InsyaAllah dia boleh handle. Sebab apa? Jiwa dia, karakter dia begitu. Dan inilah dia kata, dia sesuai, dia cocok, bahasa Indonesia, dia cocok dengan diri dia kerana itulah yang dia bawa pada jiwa dia. Okay? Sungguh dia kata setiap jiwa akan bekerja dengan cara yang sesuai dengan akhlak dan tabiat. Nampak ya? Setiap jiwa kita ni dia akan bekerja keras ikut kepada akhlak dan tabiat kita. Dan dia kata setiap orang akan berjalan sesuai dengan jalan cara dan watak yang disenanginya dan yang telah menjadi kebiasaannya. Dengan demikian, perenggan kita yang terakhir ini dibagikan kepada dua. Orang jahat, orang mukmin. Ada dua pembahagian di situ.
Pertama, dia jelaskan tentang orang yang jahat tu bagaimana. Orang yang jahat akan berbuat sesuatu yang sesuai dengan jalan hidup yang ditempuhnya, iaitu membalas nikmatnya dengan kemaksiatan dan berpaling dari sang pemberi nikmat. Begitu pula sebaliknya, orang mukmin akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan pembawaannya, iaitu bagaimana? Bersyukur kepada Allah, mencintai Allah, memuji Allah, berusaha mendapatkan cinta Allah, malu kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah serta mengagungkan dan memuliakan Allah. Senang macam ni ya. Orang yang jahat, dia pembawaannya sentiasa jauh dari Allah. Orang yang mukmin, itu orang yang soleh, orang yang baik, ataupun kita dekatkan dengan konteks perbincangan kita, muslimah yang soleha, muslimah yang dia betul-betul mukminah, hidupnya akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itulah karakter dia. Lidahnya adalah lidah yang bersyukur, setiap tindakannya adalah tindakan yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia rasa dia tahu Allah itu awasi dia, apa yang dia fikir dia tahu Allah tahu apa yang ada pada pemikiran dia. Pendek kata, daripada hujung rambut hingga ke hujung kakinya, muslimah ini ialah muslimah yang tahu bahawa Allah sentiasa mengawasi diri dia. Kerana dia adalah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hidup kita ini perlu minta kepada Allah agar Allah berikan kepada jiwa kita dengan ketakwaan. Ini doa Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW berdoa, Nabi kata apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kau berikanlah pada jiwaku dengan ketakwaan. Maknanya kita minta pada Allah. Okey, minta pada Allah ketakwaan jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, kau sucikanlah hati aku ini, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan hati aku. Kita minta Allah berikan ketakwaan dalam hati kita. Kita minta Allah bersihkan hati kita. Bermakna kita minta bantuan Allah. Tadi Allah kata qad aflaha man zakkaha. Orang yang dia beruntung ialah orang yang dia membersihkan jiwa dia. Tapi kita juga perlukan bantuan Allah untuk membersihkan jiwa kita itu. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita dengan doa tersebut. Okey, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Kerana apa? Engkaulah yang mengawasi hatiku, jiwaku itu, wa maulaha, dan engkaulah yang menjaga jiwa aku ini. Allah yang memberikan kepada kita dengan jiwa. Tadi pada ayat yang ketujuh, Allah kata apa? Manusia ini Allah bersumpah dengan jiwa yang Allah berikan dengan penuh kesempurnaan. Kemudian Allah kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu Allah berikan dorongan mana yang baik, mana yang buruk. Okey. Kemudian Allah ingatkan qad aflaha man zakkaha. Siapa yang dia nak beruntung, dia akan sucikan jiwanya, dan siapa yang rugi wa qad khaba man dassaha. Siapa yang rugi ialah orang yang mengotorkan jiwanya. Bermakna Allah yang mengawasi hati kita. Allah yang menjaga hati kita, yang berkaitan tentang jiwa tersebut. Sebab itu tidak lain dan tidak bukan yang kita minta hanya pada Allah tentang ketakwaan jiwa kita. Kerana kita tahu tadi, orang yang jiwanya takwa, itulah pangkal kebaikan bagi diri dia. Bila jiwanya dah penuh dengan ketakwaan dan dia minta pada Allah, ya Allah, kau bagi pada hati aku dengan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kau berikanlah pada jiwa aku itu dengan ketakwaan. Wa zakkiha, dan bersihkanlah ya Allah hati aku ini. Supaya aku tak jadi orang yang dengki, tak jadi orang yang dendam, tak jadi orang yang bersangka buruk pada orang lain, yang mampu untuk memaafkan orang lain, yang jiwanya penuh dengan kebesaran sehingga dia mampu untuk buat perkara yang orang lain tak mampu untuk lakukan tentang ketaatan kepada Allah. Jiwanya sangat bersih.
Kita minta pada Allah kerana Allah yang mengawal jiwa kita, Allah yang mengawal hati kita ini. InsyaAllah mudah-mudahan bila bertakwa hati kita, bersih jiwa kita itu, kita akan jadi muslimah-muslimah yang sentiasa dekat pada kebaikan, kerana itulah dorongan yang pertama dan utama untuk terus-terusan berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa yang bersih, jiwa yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, motivasi diri yang kuat ya, untuk terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.